على الخير الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي الإندونيسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, sekat mana dah? Muka 21 dah. Dan yang ketiga, dan alasan yang ketiga bahwasanya jantung itu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Dan apabila baik jantung itu, nescaya baik segala anggota. Dan apabila jahat ia, nescaya jahat segala anggota. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Tengok. Kata musannaf rahimahullah, salahat terbaca patah lam absah. Dan yang ketiga, kata dia, duk kecek masalah hati, jantung. Musannaf kata kamu kena lazim jaga hati. Mesti kena jaga kelakuan hati daripada kelakuan yang tercela. Hati itu kena jaga lebih pada anggota yang lain. Kerana apa? Beberapa sebab. Satu, kerana Tuhan tahu barang dalam hati. Yang kedua, kerana hati tempat tilik dan dibuat kira oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dan bermula alasan yang ketiga daripada beberapa perkara yang disuruh kita pelihara jantung hati kita tu gapo? Sebab apa musannaf suruh kita sangat-sangat kena jaga hak duk dalam tu? Bahwasanya ialah bahwasanya dalam irsyad ni, bahwasanya apa? Jantung itu, bermula jantung itu, maksud jantung tu yakni hati ruhani itu.
hati yang ruhani. Yes, dua kita dah bahas lepas dah. Jantung hati, hati dengan makna hati sekadar daging tu. Sekadar gengel manusia, sekadar cekak. Tu. Hak tu satu, hak tu duk denyut tu. Duk bergerak tu, dada kita tu. Hak tu satu makna, hak tu hak zahir. Ada satu lagi hati dengan makna qalbun ruhani. Hak tu ibarat kata raja hak duk dalam istana tu dah. Hak tu hakikat dia tak ada pihak boleh tahu. Apa yang kejadian tu yang sangat sangat jadi rahsianya duk dalam. Tak ada tahu kata hati rohani tu duk macam mana. Cuma dia ada hubungi dengan hati ni. Hati di dada kita tu. Hubungi kat mana? Ibarat kalau hati di dada ni ibarat dengan istana mahligai, maka hati hak ruhani tu raja hak duk dalam tu. Hak ruhani itulah tempat tilik Tuhan. Hak ruhani itulah tempat bicara oleh agama. Agama kita kira bicara hak tu. Hak itulah akan dapat perasaan sedih, sakit, azab dan sebagainya. Maka musannaf kata kerana bahawasanya jantung itu raja. Jantung hati ruhani kita tu ialah raja, yakni seperti raja. Serupa dengan raja dah. Serupa raja kok mana? Yakni seperti raja pada pihak semua anggota zahir itu, pada pihak semua anggota zahir itu mengikut suruhan dia. Mengikut suruhan dia. Dia ada urus. Kaki boleh pergi ke tempat maksiat, dia ada urus. Tangan boleh capai kerja benda maksiat, dia dalam tu ada urus. Mulut boleh kecek benda hak tak molek. Mata boleh tengok benda maksiat, telinga boleh dengar maksiat. Dia ada urus belaka. Semua ni kalau datuk hak dalam tu tak urus, raja tu tak perintah, tak seng, dia tak pergi hak lain. Tu. Maka di sini kita nyata kata punca pertama kerusakan dalam masyarakat kita berlakunya macam-macam maksiat tu kerana jauhlah masyarakat daripada membaikikan hak dalam. Sibuk masyarakat dengan duk baiki hak luar ya. Cari makan, we kenyai perut, we tidur menyerah, we berteduh rumah, we molek. Tu ya. Tak ada gaduh nak baiki hak dalam. Bila tak gaduh nak baiki dalam, timbul macam-macam penipuan, khanak, segala-gala benda hak rusak. Kerana raja dia tak molek lagi. Maka bila raja tak molek, jangan harap kata rakyat nak jadi molek. Tu je payah. Tu payah lalu dah. Maka jantung itu raja, seperti raja bagi segala anggota, yakni anggota-anggota yang zahir. Anggota yang zahir, kaki, tangan. Kaki, tangan. Tu kita tafarat, mulut, mata, hidung, apa semua. Tu anggota yang zahir. Tu raja bagi segala anggota-anggota yang zahir. Tu. Supaya tu dah. Dan padahal segala anggota itu, padahal bermula segala anggota, yakni anggota yang lain daripada hati. Hati pun anggota juga. Anggota hak lain daripada hati, anggota yang zahir lain. Kaki, tangan, mata, telinga, mulut. Hak tu mengikut ia segala anggota, mengikut, menurut akan perintah, akan suruhan bagi rajanya, raja bagi segala anggota. Nanti nak turut raja ya. Nanti nak turut raja. Tu. Lepas tu anak tangan bagi hati, anak tangan bagi anggota raja, hok rapat sekali dengan raja tak apa. Mata. Mata ni anggota zahir, orang panggil ongkarat dah. Orang panggil penjaga dah. Sebab apa? Sebab dia mata tengok gapo terus sampai ke hati lalu.
Bila di telinga dengar kadang-kadang tak turun sampai ke hati lagi. Dengar masuk telinga kanan dia kata. Tubik telinga kiri. Tu istilah tu ialah dah. Bila telinga dengar tak turun sampai ke dalam. Tapi bila mata tengok, terikat. Orang panggil terikat. Lekat di hati Allah. Tengok sekali ya. Ingat lama. Duk khoya. Duk ingat. Allah, payah. Bila hati teringat. Tu mata tu bahaya sekali. Hak rapat suk dengan raja tu. Rapat sekali dah tu. Tuk perhati dia. Kih wak dia di anggota lain tu. Dia bisik raja ya. Raja. Tu, yangok. Tu, tina tu. Yangok. Mula. Ngeceh. Pergi cari. Kaki. Jalan. Bila jalan kita pun, mulut. Tegar. Lalu prok mula. Minta boh. Tulis. Atas boh. Mu tangan pula. Tangan pula. Macam-macam segala anggota mula nak turun. Pasal mata dia rapat suk dengan raja. Jaga dia bila jaga raja banyak. Kalau dia selamat mata, raja selamat. Raja tu jadi mul yang nak selamat. Tu. Tak lazim lagi, cuma jadi persen nak jadi baik tu banyak bila boleh jaga hak rapat tu. Allahu Akbar. Kalau gitu jantung itu raja bagi segala anggota dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah raja. Sebab tu nak baik hak duk dalam tu sangat tu. Tu. Habis itu. Lepas tu jantung tu juga serupa dengan air mata dah. Air mata. Anggota lain serupa dengan kebun. Serupa dengan tanaman. Maka tanaman tak akan subur kalau air mata dia tu jadi tak lagi. Yakihnya wakwi tanaman lain bergerak kerana air tu. Tu ya hak sadah. Allah sabit tu Nabi doa sama Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membalik-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Nak royak kata hati ni besar, Nabi duk minta baik hak tu. Dia tak hak tu. Nabi tak berdoa kata Allahumma ya muqallibal ayadi. Tu. Sabit jadi ala ta'atik misalnya. Nabi tak ada kira anggota lah, kira hati ya. Ya Allah yang membalik-balik hati. Dia hak yang diwak itu kakut tu kakut tu. Hak dak berjuru molek-molek. Ngaruk berat statula. Hak dak ngaruk molek-molek baik statula. Hati ni dah ya balik gi mari. Sebab itulah Nabi suruh tetap di atas agama. Molek dah jangan ubah dah. Jangan ubah gigit tak molek dah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa tu tetap hati dia di atas petunjuk. Dia tu happy pimpin hati dah, minta tetap di atas pimpinnya tu tu. Jangan selerok kat lain. Tapi duk takut tu, ngaji lama-lama dah pun takut nak jadi berubah kelik tu. Duk rumah tu. Sampai duk usaha cari jalan nak pera, nak jaga dia. Buat lagu mana tak save dia gigi kot lain. Tu habis. Kata musannif rahimahullah, dan apabila baik ini apa atas pada dan atap kepada jantung itu raja bagi segala anggota. Kira dalam hak tulah. Tu. Satunya jantung tu raja, serupa dengan raja dah bagi segala anggota yang zahir. Dan bahawasanya jantung itu apabila baik, jantung itu apabila baik oleh jantung ruhani tadi. Baik ke mana? Ya dah saat ni jantung ada dua. Jantung dengan makna hissi,
Jantung orang panggil jasad ni. Hak penting jismani ni. Jantung ni nak baik dia makan vitamin banyak. Jantung hak sisi. Nak baik jantung ni makan vitamin, jaga jangan benda lemak-lemak, jangan masuk takut sumak dalam urat hati otak jantung. Hak tu jaga dia nak baik dia dengan sebab tu. Tapi maksud dengan jantung sini jantung ke apa? Jantung ruhani. Kalau itu baik dia tu bukan dengan vitamin. Baik dia tu dengan ada iman. Apabila baik jantung itu, yani baik dengan ada iman dan makrifat dan ikhlas dan segala sifat terpuji, itu nak baik kot tu. Baik kot tu. Apabila baik ia, yani baik jantung, yani baik dengan ada iman. Bila ada iman, alhamdulillah dah. Orang panggil apa? Pongkit antarai dah. Tapi tak selamat lagi. Boleh tubik daripada ICU. Tak selamat lagi. Kalau tak ada iman, pakai perselit mati dah hati. Tapi bila ada iman bomo tu jadi sebaik. So Allah kata lega sikit dah. Alhamdulillah anak koci mula-mula. Buat jadi baik. Bila ada iman tu, jadi nyakit ada lagi. Buat lagu mana? Isi makrifah, isi ikhlas, isi segala sifat terpuji. Wi redha, wi syukur, segala-gala kau vitamin ke? Kau vitamin, kau ubat. Akhirnya baik hati. Bersih hati. Baik ni bersih. Bersih jantung. Dengan sebab ada iman, bersih daripada kufur. Dengan sebab ada ikhlas, bersih daripada riya. Sebab adanya tawadhu, bersih daripada kibrun takabur dan lain-lain lagi. Bila baik jantung itu, jawab. Nascaya baik oleh segala anggota, yakni anggota yang zahir. Baik segala anggota yang zahir. Baik ke mana anggota? Baik ke mana? Tengok zahir pada dah. Kalau hati molek, hati dengan makna stokor daging tu kalau molek, darah duk jalan molek, muka pun nampak jadi sehat. Kaki tangan pun jadi mula sehat. Moga hati tu sehat dah. Hak tu kira hak zahir. Ni hak batin pun sepatu. Bila qalbun ruhani tu sehat, baik. Nacaya baik oleh segala anggota. Baik dengan apa pula? Bila baik hati dengan iman dan makrifah dan ikhlas, baik segala anggota. Yakni baik dengan mengirja amalan yang diredha oleh Allah. Baik dengan kerja, dengan sebab kerja amalan yang diredha oleh Allah. Jadi baik lebih. Allahumma rzuqna al-ikhlas ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tahhir qulubana ya Allah minan naqais. Tahhir qulubana minal mazmumat ya arhamar rahimin. Itu dia. Payah juga. Payah juga. Habis itu. Dan apabila baik jantung, nascaya baik segala anggota. Jadi baik habis tangan bekerja benda molek, kaki berjalan lagi tempat benda molek. Baik habis segala anggota. Semua gerak-geri itu diredai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tu segala anggota tu redha. Ispo tengok Nabi kita. Tiap gerak-geri dia tu Allah Taala redha. Makan dia, tidur dia, berjalan dia, berkecek dia, bergurau dia, berbuah dia pun, bergurau pun Tuhan redha. Segala Allah. Sahabat pun gitu juga. Sahabat pun seperti itu. Tu Sayyidina Umar tu hati keras cekak. Sejahat-jahat dah kalau kira hatinya ketika sebelum masuk Islam di Mekah. Tapi bila ubah masuk Islam, pak habis membersih oleh Rasulullah. Nabi bersih hati dan isi segala sifat terpuji. Sekasar-kasar Sayyidina Umar tu jadi lembut. Jadi lembut.
Tu jadi bersih habis. Maka hati mereka satu ya. Nampak berbeza pendapat tapi hati mereka so ya. Tak ada kelahi walah, sahabat. So, kerana hati dak bersih belaka. Orang kita ada sekapung, seponok pun kalau hati bersih belaka tak kelahi. Tak kelahi. Lah, pendapat macam-macam pun. Kawan nampak gini. Kawan nak nampak baik dia, kawan nampak baik. Tapi tak jadi kelahi. Tak timur deki gi mari. Tak celah caci mencaci. Tu kipo. Ki baik hok dalam. Allah. Tu nak ibaih hok tu. Dan apabila jahat, iyo hati. Jahatlah jantung tu bila jahat. Apa mana jahat? Dia gulawe dengan baik tadi. Bila baik dengan iman, jahat dengan adanya kufur dan engkar. Tu. Dan riya kita kata. Dan segala sifat tercela. Tu jahat. Jahat jantung ruhani dengan mana tu? Jahat dengan ada kufur. Bila ada kufur mari, ada engkar mari, ada pakai segala sifat kecelaan, dipakai sifat takabur, sombong, ujub. Bila mula jahat, bila hak tu mengarut, nescaya jahatlah oleh segala anggota yakni anggota yang zahir. Jahat habis. Jahat ni dengan sebab apa pula? Jadi dengan sebab kerja segala kejahatan. Dengan sebab kerja segala kejahatan. Tu dia. Kita dah boleh tengok maksiat tu kan. Bukan dengan sebab mata sangat dah. Jangan duk thot kepada mata. Jangan pergi salah mata. Raja kita duk dengar telinga kita duk dengar maksiat tak mau tu kan. Jangan duk pergi mensalahkan akan telinga. Dalam mesangkan mari. Jangan thot dia. Thot hak duk dalam tu. Sebab tu tiap-tiap kali kita kerja maksiat, kalau raja tu khabar kata tak molek, alhamdulillah lagi. Ya awak tak molek, raja tu sangkan gi, suruh gi benda tak molek, tapi dalam hal sangkan tu ya khabar kata tak molek. Alhamdulillah. Alhamdulillah ke mana? Ada lagi okat orang panggil kemungkinan nak jadi baik. Takut-takutnya teka duk suruh kerja maksiat, tak khabar kata itu maksiat. Dan tak rasa, tak sedar kata salah. Hak tu takut. Sebab tu ulama ya takwi kita ni duk berbiasa dengan maksiat cak-cak. Takut lama hati jadi kalih. Biasa ya. Mula-mula rasa salah juga. Lama-lama tak apa supaya duduk dengan retina, duduk dengan kapung ke, duk capung kau molek orang tinok aja nabi ke apa. Mula-mula lo klik ponok. Mana kita kena bermasyarakat. Awak kena? Mula. Ngongeng. Lama-lama biasa duk buat ngidai dulu. Tu dia. Dia tak kira kata hukum. Tak ada apa, tak ada fikir apa lagi hati bukan nak mengarut sampai gitu. Ni nak fikir kok mengarut sampai. Ada kawan tak fikir kok mengarut li. Suku, masalah fikir suku. Duduk tu. Satu dah hukum syarak kira. Untuk nak kecek pergi mari, untuk nak bertempat sekali. Dan kita ni rasa kebiasaan. Sebab itulah setengah-setengah sekolah lah. Tengah sekolah tu. Hak ya dia kata kita sedengar hak suara dia. Dia mau takat suara. Dia kata Allah, dia kata tempat mengaji agama nak ajar orang jadi baik. Tak khabar kata buat orang mengarut. Tak khabar kata buat orang mengarut. Kita ngajar pemuda-pemudi nak jadi baik, khabar-khabar satu kelas duk sekali. Bagi atau lain ini jatuh ni. Kerana kira atas. Boleh duk ngaji penawar, ngaji duk mada akhlak tu ngita.
An mada akhlak. Ustaz mengajar mada akhlak, mata kita tengok. Tu apa bahasa? Tu jadi susah lalu. Mula bahasanya ibarat kata basuh berak belai-belai, basuh belai-belai dia tak. Tu lagu tu. Berak, basuh nak pergi cuci khabar berak tu baik pula. Rugi ai, parah ai, tak ada faedah untuk nak istinja. Yang nak tak berak isuk. Dulu. Tu parah ai. Duk basuh jiru mau kita malam dah. Tu baik ada tu baik lagi. Hai. Tu. Ngaji nak lebih baik membersihkan diri. Kalau dalam ada air duk bersih tu cemar pula. Masa cemar pula. Duk lagu tu. Bila nak cuci? Dia kata. Ni ustaz nak mengorak nak murid ya? Tu. Hak tu satu dah. Satu. Anak murid pun nama ustaz duk hatta mata siksa mengeceh. Ustaz. Piato tu suara tu. Fine tu. Kok tu. Allah Akbar. Sekolah kita menjaga dulu yo. Sekolah kita duk ngaji kita jaga ya bagi. Dia becek siap. Jadi mula habis dia becek dah. Suku-suku dah. Nyata duk bucu nu, tina duk bucu. Bina lain-lain tu tak ada boleh tengok mana. Tak boleh tengok mana, boleh nampak juga piah-piah. Tapi tapi kira kata nak jadi hidup sekali tu dah. Alhamdulillah kat situ. Ni kebiasaan takut hak tu kita. Jadi kebiasaan lah ni ya. Kebiasaan. Tu bila rusak hak duk dalam, rusaklah segala anggota badan. Sebab kata ni, apabila jahat ia nasihat jahat segala anggota. Ini anggota yang zahir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabda ini menempati ilat ni, menempati alasan pada kata apabila baik jantung, nasaya baik segala anggota. Tu bila baiklah jantung hati, baik habis anggota lain. Mana dalil tahu di mana? Nabi wayak sendiri. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda. Hadis tu riwayat rawahu Syaikhani, ada di bawah siap tu jawab. Rawahu Syaikhan, riwayat akan sabda Nabi ni oleh dua orang syekh, dua orang tokoh sahabat, iaitulah dua orang syekh, dua orang tokoh ahli hadis. Bila sebut tu Syaikhan di sisi ahli hadis kena kepada Al-Bukhari wa Muslim. Bila sebut Syaikhan dalam kalangan sahabat kena kepada Abu Bakar dan Umar, dua tokoh sahabat. Bila sebut Syaikhan dalam bab fiqh kena kepada Imam Nawawi dan Rafi'i. Tu. Habis itu gitu. Maka sini Rawi Syakar riwayatkan dia oleh dua syekh iaitulah Bukhari dan Muslim. Han ka ada dua syekh itu nakilaini, benarkanlah oleh kedua anin Nu'man ibn Bashirin, nakan daripada Nu'man Abi Abdullah Nu'man bin Bashir. Sahabat Nabi ni, Nu'man tu pun sahabat, Bashir tu pun sahabat radhiyallahu anhumah. Minta Allah Ta'ala redha daripada dua orang, Nu'man dan juga Bashir. Masya-Allah. Pak pun sahabat, anak pun jadi sahabat. Tuah dah. Tuah. Kalau pak tok guru, anak tok guru tuah dah. Kalau cucu tok guru lagi 3 lapis tok guru, kau bertuah. Kau bertuah. Kalau suk tak ada pak jadi tok guru pun, kita tu tok guru sendiri. Bertuah dah. Bertuah dah. Jadi dia tak pak tak jadi sahabat, dia sendiri sahabat. Tuah dah cakap dah. Itu dia. Ada siapa kepak lapis sahabat belakang. Bapak, anak, cucu, cicit. Tu sahabat 3 lapis. Sahabat mana? Jadi tok tu dia masuk Islam dengan Nabi. Masuk Islam tu ada anak cucu dah. Tu. Tu. Allahu Akbar.
Tu. Kata musannif rahimahullah taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, inna fil jasadi mudghatan. Tu. Inna fin ala wa inna, ada setengah riwayat tu kalau kita tengok dalam Arba'in Nawawiyah, mata Arba'in Nawawiyah, hadis Arba'in, hadis yang dihipung oleh Imam Nawawi, 40 hadis Arba'in Nawawiyah. Kalau kita tengok dalam mata tu kat mana? Innal halala bayyinun wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Ya adalah hadis tu. Faman ittaqat syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku ay yaqa'a fi. Lepas tu ada hadis. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Jaga, Nabi kata. Ala, yang ingat, jaga, ala litambih. Wa inna fil jasadi, kita mulanya kita tambah lalulah. Tu ayat tu inna, jadi ala wa inna fil jasadi mudghatan. Maksudnya kita jepuk mari sekerak dia. Ala, jaga-jaga, ingat, ala litambih. Ingat nah. Jaga baik. Wa inna fil jasadi, waw tu waw yang ada dalam mata hadis tu waw zaidah, panggil li taukid. Waw jatuh lepas ada ala li tambih tu balik ke dapat waw. Ala wahiyal qalbu, ha depan lagi ada sa. Ala wahiya tu. Ala tu li tambih, waw tu zaidah li taukid. Yalah juga. Tu. Nampak tu dah? Jaga molek tu. Nabi kata, ala ingat, inna fil jasadi mudghatan idza salahat, baca patah lam dan boleh baca dhammah lam, saluhat, tapi baca patah tu lebih masyhur dan lebih fasih. Idza salahat salahal jasadu, atau saluha, tapi salaha lebih afsah. Riwayat hadis pun mari dengan salaha. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Allahu akbar. Nabi katakan arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata-katanya bahwasanya ingat bahwasanya dalam risyad ni, ingatlah sungguhnya ada di dalam tubuh itu, dalam tubuh seorang anak Adam tu, dalam jasad, dalam tubuh seorang anak Adam, tiap-tiap orang, lelaki perempuan, tak kira, dalam tubuh badan manusia tu ada sepotong daging. Sepotong daging. Potong, sepotong, bukan seputung. Tengok supaya baca. Seputung lah, sepotong lah. Putung ni apa? Seputung ni apa? Asang? Ya? Sekeping seputung. Putung. Keping tu dah. Ni, seputung. Ni seputung. Rumah dia mau panggil gitu. Seputung yang kira benda macam mana? Ni kira benda pandai-pandai. Maka hati orang tak lagi putung lah. Sepotong. Stoko. Tu sepotong, stokon, seketul kalau Malaysia panggil. Sepotong stoko daging. Sepotong panggil sepotong. Ni bukan sepotong, sepotong. Ayah kat tu. Beza sikit tu baca imalat. Ada sepotong daging. Stoko daging. Daging jadi daging yang kecil, kodat boleh mamah dalam mulut dia. Kita menganga tu suap boleh sekali. Boleh mulut, muap. Sekali mamah. Dia boleh mulut, boleh
So, jadi teluh. Mulut tu nganga tu jadi teluh. Toko daging tu. Sekadar nganga mah boleh. Kop. Bersatu ya. Lu. Pada ni. Lu dah ni sikit. Okey ya. Hak ni kita rasa kata ya hati kita ni besar ni lah kau manusia Allah Taala dah. Allah ni hikmat satu benda. Kita tengok kaji hikmat tu wis kok sama dengan hati. Sai hati orang duk tahap ni. Tangan masing-masing. Sai dia. Tengok budak dia, cakap dia besar mana budak? Hati dia besar tu. Manusia besar tu. Tu nak isyarat gapo? Tangan dengan hati ni. Tu dia. Tu. Tapi kita tangan ni je kerah, tapi daging tu je lembut je. Nampak besar tu pun dia kita dia lembut je. Kalau nak suap tu boleh mulut. Ngangau luah su boleh masuk. Nabi kata sungguh ingat ada dalam tubuh manusia tu sepotong daging, sekotong daging atau sekotor ataupun stoko daging yang kecil. Tapi maksud di sini jangan lupalah sepotong daging tu maksud di sini ialah hati ruhani. Nabi sebut istana ya sebab benda tu tak nampak, payah nampak. Hak raja dia tu, maka sebutlah tempat dia duduk. Bukan dia nak fikir hak tu sangat. Pasal hak tu jadi rumah ya. Untuk nak qalbun rohani duduk. Tu tulis situ sikit betul kata saat ni. Stokor daging. Maksud dengan daging di sini ialah hati ruhani yang diibarat seperti raja pada daging, raja yang ada pada daging itu, yang ada pada daging itu. Ni orang panggil itlaq tempat, tapi naknya tuai dalam tempat tu. Min itlaqil mahan ni Nabi sebut tempat, tapi naknya ketuai hok dalam. Ingat nah, dalam badan kita ada stokor daging. Nabi kata rumah dia di situ. Apabila baik iyo daging. Tengok cak. Apabila baik iyo sepotong daging tu, bila baik, maksud iyo tu gapo? Jadi qalbun ruhani juga. Apabila baik iyo sepotong daging tu, jadi baiklah hati ruhani tu. Bila rumah tu comel, dengan sebab tuai dia bersih. Tu. Apabila baik ia hati sepotong daging tu, nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Baik. Ya dah tak nikah. Baik dengan makna bersifat dengan kelakuan yang dipuji itulah. Bersifat dengan kelakuan yang dipuji. Bila stokor daging tu molek, nescaya baik oleh tubuh itu. Jadi anggota-anggota badan itu. Jadi baik oleh tubuh. Jadi baik oleh segala anggota badan. Oleh tubuh ini segala anggota badan. Baik habis. Dengan sebab boleh kerja benda yang molek. Semuanya, semua tubuh. Takkit pada al-jasadu. Tu semuanya. Semua. Baiklah oleh badan semuanya. Jadi turut baik belaka Allah. Tu. Jadi baik. Allahu Akbar. Ayah juga dah. Ya Allah. Allahumma tahhir qulubana ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Tu.
Tu kita lebih tahu lah dalam hati kita masing-masing. Sahibul bait adra bima fihi. Tuan rumah lebih tahu barang yang ada dalam rumah dia. Kita ni tahu dalam isi hati kita masing-masing ni. Kata berjuru ke tak berjuru. Kata mengarut ke tak mengarut. Masing-masing tahu. Hak boleh duduk hari-hari ramai-ramai nikah tu tutup rahsia je. Allah Ta'ala tudung rahsia tu masing-masing. Sabit tu boleh duduk pergi sekali ni. Kalau Tuhan buka rahsia ni nampak pergi mari, tak boleh duduk dah. Dalam satu tempat tu. Beci muka, tengok muka, tak boleh. Tu. Tu. Tok dah lah hidup perasaan tu semua. Tengok dia duk cerita tu. Dia naik. Hak je klik pergi cenok. Dia pergi cenok. Dia klik hari tu naik taksi tu kan. Teka orang duk sambut banyak. 4-500 orang duk sambut dah. Tu dia cenok tu. Dia duk pergi tok guru mari ni ke. Lepas tu lepas pada tu. Dia mau menghantar lah. Naik taksi. Menghantar. Atas taksi tu duk tiap suara dia. Kejut orang bawa kereta. Dia bawa kereta duk kejut. Siap lah. Tok guru jadi gapo ni. Tiak. Akhirnya tiak mari sampai ke ponok. Baba tiak buat apa tu. Tiak buat gapo baba. Dia kata aku Allah dia kata Allah. Aku mengaru dia kata. Aku mengaru. Manusia dia buat baik tu pasal tu hai tutup rahsia aku je. Allah Taala tak buka rahsia aku kebenaran mana apa. Allah. Kalau Tuhan buka rahsia dia mana buat baik kepada aku sampai gitu lalu ke? Allah. Dia tiap sangat dia. Tara dia tu. Dia ada perasan lagi kata dia tu. Hati dia tu mengarut. Bagi kita ni. Semalah-malah manusia kita ya. Dia tu pukul 2. Jauh daripada klik duk ponok. Buka ponok sampai ke mati. Lazim tahajud. Tiap-tiap malam. Pukul 2 bala cerah. Tak pakai tengok bala cerah tu. Pakai tak kena tengok je dah. Tahu kata pukul 2. Istiqamah dia. Bukan kata hari ni lewat sikit 3 bangun Hari ni pukul 4 dah bangun pukul 2. Cerah. Patah bala. Patah bala dia tu. Bawa tahajud. Amalan tahajud dia tak tinggal. Lepas tahajud tu baca Quran pula. Duk baca bunyi suara tu guru baca Quran. Kadang ada puas dia baca zangi. Dia puas dia baca zangi. Wa kana sallallahu suara sedap. Wa kana sallallahu dia dengar. Dia baca kana dia tiak gitu lah. Syadidal haya'i wat tawadhu. Dia ingat sifat Nabi dia tiak pula. Tu orang hati baik. Segala anggota gerak-geri pun jadi baik. Kita bergerak bangun, pukul 2 lagi, tidur dulu. Bangun, 3 je baru, tidur dulu. 3:30, ada lagi. Orang komak, ada lagi. Orang bel, ada lagi. Allah, hati kita tu pasal mana? Kena baik banyak. Tu. Kena baik banyak. Bukan sekadar sabung nak kena tel dengan Allah, dengan haiter. Banyak lagi. Kena pergi beruh maga tu. Tu. Kena bertupung cuci tak lagi. Tu banyak perkara lagi. Ya Allah. Tu dah. Dia sifat dia lagu tu. Sampai tu payah nak cari tok guru tinih pada masa tu. Bukan kira lebih ke apa dak. Jadi bukan kita kata nak ta'assub ke tok dala saja dak. Bukan kata kita nak duk gi Allah hak kita. Kita dala ya kata dala dia. Dak. You wakil pada masa tu jadi dalil pada masa tu. Jadi maklum. Sebab tok dala datuk tu warak. Sebab tok dala datuk tu. Kalau alim belaka tok guru pada masa tu alim banyak-banyak saja hak alim pada dia bala. Tapi bak amalan, bak warak, bak duduk ke, bak Allah. Payah sikit tak cari orang nak tinih. Datuk tu. Tak supa. Dia tak ada. Boleh jadi wah tu dah hak jadi berkat sampai ke hening. Boleh jadi amalan dia
Jaga ponok sampai kering duk boleh hidup lagi. Tu keberkat dia ke duduk ke dia. Tu tak ada herepo. Habis itu sampai kira kalau kita masuk dalam kawasan, kita rasa lagi kesejuk ke, keteningi. Kita masuk dalam kawasan hok duk dalam tu. Duk kawasan tu ya, dekat kat kubur kawasan tu ya. Sejuk ya kawasan ni, masa sedap duk ya. Ponok kita pun sedap duk. Tapi bila masuk tu, oh sedap duk kot tu tu. Tenang lagu mana? Tu kesan amalan yang Allah Ta'ala menzahirkan lagi. Dia duk buat hari tu. Tu. Habis itu, dia kira sungguh dengan Allah Ta'ala yang betul sungguh. Dia hati molek. Hati molek. Kalau baca kitab gapo tak kena sikit. Tu aku ya dah aku jahil. Aku ya dah aku tak reti. Aduh. Bodoh sungguh aku ni. Bukan dah reti tu. Jadi kata diri dia sendiri. Kita ni tak kena katuk dia tak soyak orang cepat tak kena. Duk dia. Dia tak kena bunyi dah. Bunyi mari dah. Tak kena, aku tak kena dah. Bukan dah reti. Dia mu kata, ya Allah yang jahil mana aku banyak kau. Tengok duk kecoh tu. Hati molek. Habis itu dah. Kata musannif rahimahullahu taala, adalah dalam tubuh itu sepotong daging apabila baik ia nascaya baik oleh tubuh itu semuanya. Dan apabila binasa ia, rusak ia, fasadat. Apabila binasa ia sepotong daging binasa, rusak, punah. Apa makna binasa? Dengan bawa bersifat dengan sifat kecelaan itulah. Bukan punah dengan sebab jadi selektif dak hak tu suku. Hak tu suku. Apabila binasa ia sepotong daging tu dengan makna rusak ia qalbun ruhani tu. Munah. Dia ada sifat hak tak comel, ada takabur, ada hasad, ada riya, ada ujub. Allah Akbar. Bila binasa, punah, nascaya binasa oleh tubuh itu. Nascaya jadi jahatlah. Nascaya binasa, nascaya rusaklah, jadi jahatlah oleh tubuh itu, oleh segala gerak geri dan amalan jadi kerja oleh anggota zahir itu. Tu oleh tubuh itu. Binasalah oleh tubuh itu, jadi jahatlah oleh segala gerak geri dan amalan anggota yang zahir itu. Tu makna punah dengan makna tu. Gerak-geri tu jadi kok ngaruk habis. Mulut tu behok ngaruk. Tangan nak kerja benda ngaruk. Allah wal iyazubillahi min zalik. Ni sedap nafsu lah. Nafsu dia nanti hak tu dia puja dia. Allah. Jegi tengok tu. Dia hati karut. Jegi tak khabar lah. Jegi. Kau jatuh tu pun maksiat. Kau suka. Kau gi. Tak ada wasa break. Tak ada lah. Jijak straight. Tepat lekap punya jijak. Tu tak ada kira nak break lah. Hak tu bunuh. Tak lama. Lepas itu tak ada break kata itu. Tu. Orang beriman ni sekuat-kuatnya ada tempat break juga dah. Laju mari tu dah tu je break. Dah sampai tempat lekap. Tu rem mai 1 2 dah pun. Dah tempat lekap je slow. Gitulah orang beriman. Jahat-jahat mari dah pun dah sampai satu tempat ia slow lah. Slow lah. Dia tak pergi dengan cepat lah. Habis itu kata musannif, nanti binasa lah oleh tubuh itu semuanya, semua tubuh tu binasa habis, rusak habis, gerak-geri dia tu nak pergi ke jahat belaka. Tu yang tak redha belaka. Mulut dia tubik, Allah, kaki tangan dia. Tu.
Allahu Akbar. Habis itu. Apa baik ia, nanti ya baiklah oleh segala tubuh. Bila rusak habis semuanya. Jaga-jaga, Nabi kata, alah, jaga-jaga, ingat baik-baik. Tu adalah ditambih. Jaga, Nabi kata. Dan tu takkid saja tu. Takkid zaidah. Dan zaidah li takkid. Jaga-jaga, ingat baik-baik. Dan iaitu sepotong daging tu. Apa murad dengan potong daging? Lipa ke? Apa nama? Wah pinggir ke? Gapo? Tak. Iaitu stok daging tu ialah jantung, Nabi kata. Wahiyal qalbu. Murad dengan qalbu sini qalbun ruhani tu. Jantung ruhani tu hak nak. Tapi tak ada arah dia benda tu dia tak nampak, nak isyarat ke payah. Nabi isyarat ke tempat dia, tempat hak dia duduk. Tempat hak dia duduk. Iaitulah hak ni. Hak ni. Tu. Habis itu nak beki hak tu. Allahu Akbar. Ni dalil ni pada hak ni ya, pada menunjuk kata besar kena beki hati lebih pada hak lain. Kena jaga hati lebih pada yang lain. Kerana hak ni dia sangkan habis. Ni macam-macam ni teka duk ngaji ni pun hati macam-macam duk pergi tengok. Bukan kata tuju ke ngaji belaka tu. Dia heret pergi. Seorang ni duk kok ni, seorang ni duk kok ni, tengok je heret. Bukan tuju tempat tu lah, padahal duk dalam majlis tu lah. Tak duk sekali ni. Tubuh tu duk sekali tapi hati tak bersekali. Hati tak bersekali. Selama mana tak beki dia bersih, dia tak duduk sekali. Aulia ni, wali-waliullah ni, nampak je tubuh dia jauh, hati dia duduk sekali. Hati dia duduk sekali. Duduk sapa pergi mari. Kerana bersih mereka itu. Kita nampak tubuh dia duduk sekali, hati dah lain duduk jauh-jauh. Orang tu kot tu, orang ni kot ni, orang ni kot ni. Tak serupa pasal cemah hati. Cemah hati. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala. Dan apabila adalah habislah tu hadis kat tu ya tu. Hadis kat tu. Ni musannif nak hubung hak dia pula. Dan apabila adalah baik jantung itu, apabila adalah baik jantung yang baik. Tu baik jantung. Jadi apabila jantung yang baik itu, jantung yang terlepas daripada penyakit hati, penyakit batin tu. Tu baik jantung. Apabila baik jantung, jadi apabila adalah jantung yang baik, jantung yang terlepas daripada penyakit yang dicela. Bila adalah jantung hok molek tu sebab bagi baik segala anggota, jadi punca bagi kerja molek, kerja ibadat oleh segala anggota. Sebab bagi baik, sebab bagi kerja kebaikan oleh segala anggota. Bila adalah hati yang baik tu jadi sebab waktu jadi anggota luar pun jadi baik tu. Oh, kalau gitu jawabnya nescaya wajib atas kita tiap-tiap mukallaf, lagi pula yang nak sampai ke Tuhan. Wajib atas kita tiap-tiap mukallaf as-salik, tiap-tiap mukallaf yang ingin nak berjalan sampai kepada dapat ma'rifatullah sebagai ma'rifah yang khassah. Wajib atas kita bersungguh-sungguh. Tu bagi wajib. Wajib oleh bersungguh-sungguh. Ni. Tu tengok. Isyarat katakan lapar bersungguh-sungguh. Ini isyarat kepada usaha untuk membaik hati itu perkara yang payah. Bukan benda mudah. Kalau mudah mungkin tak kecek, wajib bersungguh-sungguh. Wajib memelihara gitu ya. Nak wajib atas kita memeliharakan segala, memeliharakan hati. Sekadar tu jadilah dia molek, dia jadi mudah tak? Ni isyarat kata tak mudah. Tulis situ pada bersungguh-sungguh. Ini isyarat kepada bahawa usaha untuk baik hati itu
Usaha untuk baik hati tu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Bahkan berhajat kepada mujahadah. Dengan melawan segala keinginannya. Dengan melawan segala keinginannya. Payah. Mujahadah tu, hak nak jadinya. Ya lalu kok mujahadah. Allah Ta'ala melakukan adatnya melagu tu, nak bersih. Jangan kena mujahadah. Nak bersih hati. Kena mujahadah. Nak bersih hati ni pun kena buat bypass sekali, 2 kali, buat bolu lagi. Kalau orang penyakit jantung tu dah. Sekali demi sekali untuk nak jadi molek hati tu kelik. Fok ลือด, fok tai, macam-macam. Untuk nak jadi baik kelik mari. Hak tu pun berulang kepada bersungguh-sungguh dah. Hak ni sangat lagi. Berhajat kepada bersungguh-sungguh. Wa khallisil qalba minal aghyari bil jiddi. Jiddi tu mujahadah. Nak boleh lepas hati daripada gantungan dunia tu kena mujahadah. Wa khallisil qalba minal aghyari bil jiddi wal qiyami fil ashari. Kena bangun malam. Kena qiyamul lail di waktu tengah malam. Waktu tidur sedap lagi, tak sorak-soraklah kata hak tidak lain nak malam. Ya kena lawan dengan dia. Kena tahajud tu jadi istiqamah atau tahajud tu jadi kebiasaan hati. Sampai hati dia tak takwil dah. Bila bangun, gih. Bangun pak. Tu, gih. Siapa tahu tu hati mula nak bersih. Kalau bangun pak tengok je dah ustaz. Oi. Ayo sikit. Kena qiyamul lail. Wal fikri wa zikri ala dawami. Kena fikir, kena sentiasa dalam fikirkan kejadian Allah Ta'ala. Fikir kebesaran Allah. Hati sentiasa dalam fikir. Dalam fikrah, dalam fikir. Duk fikir semua, tengok benda tu, Masya Allah. Tengok segala benda ciptaan Allah Ta'ala tu bawa kepada fikir tentang Tuhan. Kata. Oh tu. Tengok air laut. Masya Allah. Teka sini surut ni Jadi duduk mana? Dek nung kita mah ni surut. Pia hujan lebat nampak air dari sungai tu turun. Segala sungai dalam dunia ni mengalir turun ke dalam laut belaka. Hari-hari. Pas sungai sosok tu besar-besar. Jauh daripada dulu sampai ke hari ni, lebih lagi pia musim hujan. Pia boh. Air turun ke sungai belakang. Kerana air laut tak bertambah. Tak ada limpah naik. Ya giduk kering surut le mana betul mana. Takut matahari hai kalau kira pia hujan, pia musim sejuk, pia hujan, matahari tak cerah. Siaplah. Tapi pula juga tak tawar tu dah. Duk masing baik tulah tu dah. Kalau kira kita air masing, kita cuba air tawar masuk sama-sama. Akhirnya ditawar dengan hak masingnya dengan sebab kita bertambah. Tapi air laut ni kan, duk kekalkan masing dia tu. Siapa duk tambah garam. Masya Allah sungguh. Ikan tu teka hidup tu dah. Masing air tak boleh masuk kapal kalau isi dia. Tapi dia mula mapuh, pak mula nak masing dah lah isi. Tapi tengok hidup tak apa. Tengok dia mula fikir. Dok leka dak fikir semua tu. Akhirnya hati mula bersih. Ni fikir kok lah ya kitanya. Fikir gila ke dunia ya. Fikir nak cari makan. We penuh puyuk nasib dia ya. Hari-hari fikir hak tu. Pagi sampai ke gelap fikir hak dunia ya. Apabila nak cerah hati. Kau gelap semata. Kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahawati. Royak diri je tu, tak ada royak demo ni.
Mengajar penawar ni mengajar diri betul dah. Duk mengajar diri sendiri. Duk mengajar diri sendiri. Habis tak saya tengok orang ngaji. Tak saya tengok ni. Sebab pakai duk mengajar buat demo. Mengajar diri sendiri. Habis. Kata Musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi. Kata dia, dan apabila baik, dia kata, bila adalah jantung yang baik itu sebab bagi baik segala anggota, wajib atas kita bersungguh-sungguh bin jiddi. Lepas tu wazikri alat dawam tu Musannaf dalam syadad dia sebut dalam mata qaridah. Kena zikir semua. Mulut tu kena sentiasa berzikrullah. Untuk nak baik kira dalam, mulut kena basah dengan zikrullah. Tu bila basah hak luar ni, hak dalam nak cuci. Kawan ni berzikir pun tak ingat lagi tu. Hati duk kok lain, mulut duk subhanallah, tidak kok lain. Tak apa, buat pergi dulu, jangan tinggal. Sebab apa? Sebab muzikir dalam keadaan lalai lebih baik daripada tak zikir dan lalai lagi. Mulut duk subhanallah, hati tengok lain. Hak tu baik pada mulut, tak kata apa, hati tengok lain. Baik hak mulut gerak lagi. Kerana bila kita berzikir dengan mulut, insya-Allah Allah Taala mudah-mudahan Tuhan nak angkat semula darjat daripada zikir mulut saja sampai kepada boleh zikir hati. Dia tak mula akut tangga tu yang nak pergi ke siapa, dia tak siapa. Berarti mulut kena berzikrullah sentiasa dan subhanallah, alhamdulillah, dalam keadaan salawat Nabi. Bila sentuh dengan maksiat, salawat Nabi, istighfar ke Tuhan dalam keadaan itu. Tu dalam keadaan itu naik mutu bismillahirrahmanirrahim subhanallazi sakhkhara, dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan berdoa dengan Allah Taala. Tu nak baiki dalam. Tu dia. Habis itu pada membaikinya atau ini takluk kepada bersungguh-sungguh. Wajib atas kita bersungguh-sungguh. Kaca pada membaikinya jantung tu, maksud membaiki, mengubati penyakit-penyakitnya. Bersungguh pada membaikinya, maksud baiki tu apa? Pada mengubati penyakit-penyakitnya. Jantung tu saja kena bersungguh nak baik tu, mengubat penyakit tu. Kena cari penawar dah lah. Cari penawar bagi hati tu. Tu tak sewi di penyakit hak tu, kena makan penawar. Ni kita ni hak penawar 2 kali seminggu ni pun, tu pun kita wasa dah. Tak padai juga. Sebenar penawar yang kena makan hari-hari. Cuma ni seminggu 2 kali. Tak apalah. Hingga pada tak nak makan di mula. Hingga tak nak makan penawar tu. Tu. Duk COVID lagi 9 teh duk makan. Bakpo tu, milate tu, jalan tu longpot dah tu. Duk makan. Berapa hari pula nak boleh habis. Tu. Pani hak ni penyakit hati hak lama-lama mari dah ni, statullah yang tak habis. Statullah yang tak akan habis. Tu habis itu kata Musannaf rahimahullah, dan memeliharanya atau pada membaiki. Bersungguh-sungguh pada membaikinya dan memeliharanya. Meliharakan jantung hati tadi itu, pelihara. Baiki daripada sifat tercela, daripada penyakit-penyakit, dan jaga hati, memelihara daripada, takluk pada melihara, kena jaga, kena bercara daripada segala kebinasaan. Kena jaga daripada segala yakni daripada segala sifat-sifat yang tercela yang membawa kepada kebinasaannya di akhirat. Itu makna daripada segala kebinasaan. Jaga hati daripada segala kebinasaan, yakni daripada segala sifat tercela yang jadi sebab bagi kebinasaan tuan hati di akhirat. Tu kena jaga tu.
Jaga jangan gigi pakar hati dengan sifat hak tak comel. Kerana bila ada sifat tak comel, hak tu sebab hak jadi punah kita, binasa kita di akhiratnya. Tuhan tak redha kita dunia dan akhirat kita. Tu. Nampak tu dah? Kena jaga daripada benda tu. Kena bersungguh-sungguh jaga. Sekurang-kurang ayat dah saat ni. Sekurang-kurangnya tanda kata orang tu ada okat laginya. Bila lagi berlaku ujub, dia rasa kata dia ujub. Bila lagi berlaku takabur, dia khabar kata aku takabur dah tu. Astaghfirullah. Tu. Nyakit dari situ tu. Alhamdulillah, insya-Allah. Ni bila berlaku ujub, tak khabar kata ujub. Mati dah hati. Kerah dah hati. Bila berlaku takabur, tak sedar dia kata dia tu takabur. Bila berlaku ujub, ria, dia tak khabar kata jadi dia. Hak tu wal-iyazubillah min zalik. Hak tu kena usaha lebih pada orang lain lagi. Orang bising mati-mati tu karak pada situ tu Allah. Kadang karak makan sampai kala isi bagi besi dah. Karak masuk sampai kala isi besi tu payah. Tahu saja hak tu. Nak asah tak boleh dah. Dia karak dia luar asah boleh. Dia cuci gelik. Dia karak makan sampai ke dalam. Payah. Takut hak tu weh. Kita takut karak masuk sampai ke dalam. Tak takut je ke? Tak nak bimbang je ke? Tu habis itu. Dan yang keempat, alasan yang keempat daripada beberapa perkara tu apa? Bahawasanya jantung, jadi kerana bahawasanya dah merusak ni. Kerana bahawasanya jantung itu, hati ruhani itu tempat taruh. Kena jaga mulai hati. Pasal hati itu tempat taruh, tempat simpan, tempat isi, tempat mencuah bagi segala sifat-sifat kepujian. Tempat taruh, tempat simpan, tempat isi bagi segala sifat-sifat kepujian, sifat-sifat yang diredai oleh Allah, sifat yang Tuhan redha, sifat yang Tuhan puji, sifat yang Tuhan membalas baik. Tu tempat dia. Allahu Akbar. Tu benda hak harga mahal ni kita sarai je macam mana. Kotak mah ni macam mana kita isi mah. Kebos dalam kotak tak ada, boleh jabir sewing tu ya. Beli barang sewing, boleh jabir, lepas tu buh mata lah tu. Orang tak bubuh dalam jabir macam tu. Dia mesti isi tempat kotak molek-molek. Tengok kotak mah macam mana. Buka Allah kotak tu. Kalau burung titik, harga 1,000. Sarai macam mana? Sarai macam mana? Oh, sarai dia 10,000. Dengan mata tu you tahu mata tu. Mata ni mari daripada ambil di Jordan ni. Bukan, mata hak Sudan. Orang panggil gapo duk berdiri tu, dia mana panggil gapo? Kristen tu. Kristen hak duk buat Makkah tu. Dah. Kristen tu tak serupa pula. Ada hak cap putih saja, ada hak Yuni saja. Tu harga tak serupa dah Kristen tu sendiri. Nak makan sarai burung tu. Kristen kalau mereka Mesir dia mau duk ambil mari jual juga. Mesir pun itu. Hatta jual. Harga ada banyak dah, tapi ada hak mahal lagi. Kristen saja hak duk likung dia. Tak kira lagi hak lain-lain. Kalau burung harga mahal, sarai dia mestilah jadi sarai yang baik. Maka hati tempat taruh benda molek. Khabar-khabar kita bercemar dia. Kita buat pelekehkan dia. Situ tu saya tahu tempat molek saja tu. Benda molek dari situ berlaku. Tempat isi segala sifat kepujian. Sifat yang Allah Ta'ala redha. Seperti iman. Iman duduk situ. Allahu Akbar. Hak ni sama ada dah. Tu pun cakap lah. Iman saja tu. Wa kafa bihima min ni'mah. Iman duduk situ. Tu. Iman. Kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Beriman. Apa makna iman? Membenar hati tu. Tengok membenar hati dengan Allah Ta'ala. Tu. Tak gitu. Hak duk tebang ngaji sifat 20. Nak wi hak mana kena? Nak wi nampak di mana?
Ngaji sifat 20, ngaji sifat wujud kidam tu Nak wi cerah nampak di bucu mana? Bukan nak wi nampak di otak, bukan nak nampak di mata, bukan nak wi nampak di tangan. Nak wi nampak di mata hati tu. Wi celeh tu. Oh, yakin. Yakin. Kalau tu iman tu tempat isi. Allah, buat isinya di hati. Tu. Lepas tu Allah tulis situ pada iman. Tulis situ. Maka iman itu adalah nikmat yang terbesar. Allah. Maka iman itu adalah nikmat yang terbesar yang diberi oleh Allah kepada hamba-Nya. Tak ada roh. Mujurlah, terima kasihlah ya Allah. Pada hak tu ya. Nak balas tak leh. Dia butir iman so tanah dalam benih. Wak benih iman tanah dalam hati tu, Allah mujurlah. Belalah, benih tak ada jadi tumbuh lagi jadi amal pun. Benih tak tumbuh jadi amalan lagi pun. We ada benih tu je pun mujurlah. Duk tanah dalam hati. Sebab dia tak ada hak tu, so tak nampak perkara. Cuba tengok orang kafir Ketik gapo pun dia tak tahu, tak nampak. Padahal kita dah menyata dengan segala dalil-dalil. Tak nampak. Tak nampak. Sebab apa? Sebab tak ada butir iman tu. Tuhan tak tanah hak tu dalam hati dia. Tulis lagi. Maka hati yang diberikan iman itu, maka hati yang disimpan tak apa. Maka hati yang disimpankan iman itu mestilah jaga bersungguh-sungguh. Mestilah jaga bersungguh-sungguh. Kerana takut tercabut iman dari hati. Wal-iyazabillah min dzalik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Takut lucu. Duk rasa bimbang lucu dak kita. Upai burung kita bubuh tu, kita buka dak pintu? Tak buka. Oh, buka pintu pun buka gitu. Burung harga mahal. Buka pintu sarai dia tu untuk nak buh upai tu lah. Duk gitu-gitu. Allah. Katuk ibu rapat dengan tangan je, bukanya. Pasal apa? Takut terlucut burung gi. Ni tak nak jaga, buka pintu tahu gitu pula. Allah, burung mengharga apa kau? Buat lagi tu. Kalau burung harga 10 kot tak apa, buka lagi. Tak apa. Tubik lucut beli mula pula. Ni burung harga beratus ribu tu buat lagu tu. Tempat sipir kena berkemah. Tengok orang sari burung je buat pola lapis. Pak. Dua lapis. Tu. Tengah sari je pakai pintu lek bawah tu lah dah. Dia buka lek bawah tu sebab dia tudung dengan hak tu sah lagi. Sekat takut yang terlucut. Allahu akbar. Tu kita tak jaga. Iman benda hak paling besar sekali. Allah Taala letak di hati. Tiba-tiba tak jaga tepat hati tu pula molek. Tak takut terlucut kerana iman dari hati. Takut juga, bimbang lah. Sebab tu bila teka kerja maksiat tu kena Allah. Tapi tak ingat tu, dia tak ingat mari tu. Dia tak ingat mari. Teka maksiat tu dia lupa habis dah. Dunia akhirat dia lupa habis dah. Dia tumpu ke maksiat tu ya. Allahu akbar. Kalau dia ingat mari kata tak takut ke terlucut teka ni. Dan iman ku terlucut teka ni, dia ingat waktu mari tu dia break juga dah. Dia break. Tapi balik ke tak ada nak ingat. Deduk dengan Tino, gelap mata habis dah. Piyah tapala pun dia tak khabar ke tak ada. Kak Subel besar aku pun dia tak khabar kata duk berat tapala dia. Dia pecah mudah-mudah je. Dia lupa. Kalau tebang ngaji mari 10 tahun tu. Kitab penuh mari, dia lupa habis dah. Hak dia duk tebang usaha mujahadah ngaji mari tu. Bila gelap mata tengok dunia sikit, dia lupa habis. Ya Allah. Allah, bimbang kita, bimbang.
Bimbang. Kalau orang alim yang gila ke dia, kita bimbang gati. Allah, dia tak pejam mata ingat kesusahan dia masa dia duk mujahadah, duk ponok hari tu tak kan. Duk makan nasi dengan budu, dengan ikan kering tu kan. Mu tak ingat kan duk tebang nak dapat ilmu mari sesar tu bukan mudah. Khabar-khabar dia tukar dengan benda harga murah tu. Tu dia bimbang gati. Takut jatuh atas kita, wal iazubillah min zalik. Tu. Kita dah buat kereta ni dah bila lalu tahu atas ni. Nampak kereta molek-molek kadang dia gila lagi hati besar lu molek. Kalau ada kereta tu sedap berkali. Ada juga lama berkali terlucut lagi. Mak jah tarik kelik semula. Allah tak padai. Tak ada. Tak ada degas gila apa. Kalau mu gila mu tahu kedak kata dia senang kedak dia bawa kereta hok molek tu. Hati dak serabut semua tu fikir cari duit nak bayar sorai tu. Mu tahu dak? Pejam mata nak tidur tu fikir esok ni nak kerja macam mana. Siaplah jual tak laku mana lah ni. Siap nak ambil duit mana nak bayar sore. Mu tahu dak kata dia serabut. Bukan dia senang. Nampak dia senang pun dia bukan senang. Tu. Tu jaga hak tu molek. Dan makrifat atau kepada iman. Seperti makrifat ni pengenalan Tuhan. Iman dan makrifat. Kalau kita bina atas kira-kira muradib ke, iman dan makrifat tu masuk dalam muradib atau muradib. Cuma kalau kita kata makrifat di sini dengan makrifah yang khasah ke, lain pula. Bukan muradib dah. Kalau kira makrifah amah tu kira dah lah tu. Kira masuk dalam muradib lah iman dan makrifat. Ada setengah ulama je beza. Iman ni tasdik. Hak jadi tabat lil makrifah tu. Itulah makrifah tu lain. Iman tu tabak bagi makrifah. Ada ulama duk bahas lagu tu. Tak apalah. Kenal Tuhan, dapat kenal Allah Taala. Situ tempat kenalnya. Tulis situ sikit pada makrifah. Makrifah ialah kenal dan nyata hakikat. Kenal dan nyata hakikat. Maka Allah Taala memberi hamba itu dapat kenalkan dia. Dan simpankan kenal itu dalam hati ruhani. Dan simpankan kenal itu dalam hati ruhani hamba. Makrifah tu duduk di hati ruhani tu. Hati rohani tempat simpan makrifah. Sebab itu mesti jaga bersungguh-sungguh. Takut tercabut makrifat. Wal iazubillah daripada hati. Statullah ya dia tu balik wa tu baik. Bal'am ibnu Ba'ung statullah ya sekelip mata ya tu baik. Duk makrifah dengan dia mari lama mana. Ya tu baik statullah je. Setara boleh memandang lauh mahfud. Bukan biasa dah makrifat dia. Allah Ta'ala buka kasyaf. Jengok naik ke atas langit, nampak lauh mahfud. Bila nampak lauh mahfud, nampak segala catat dalam lauh mahfud, segala jawab apa yang sekir, tengok di situ ya. Kena makrifah dia dengan Allah Ta'ala. Statullah sekelip mata yang cabut daripada hati. Allah takut lucu hak tu. Takut orang dulu yang takut lucu hak tu. Kita takut kering puyuk nasi. Kita tak kira sanggup habis tukar. Iman dengan kufur pun sanggup tukar. Sanggup tukar demi untuk kenyai perut ya. Hari-hari. Jom, tak apa. Apa curi sikit-sikit masa dia kata. Sanggup menipu mata kelo kan tu.
Duk suka hari-hari. Duk jual barang muruk-muruk. Duk jual hak tak molek. Kerja dalam keadaan Tuhan marah tak mau. Apa? Nak jaga perut. Bukan nak jaga iman. Kalau dia jaga iman sungguh, dia tak kerja benda tu. Dia takut terlucuk sungguh. Tu dia, Allah Akbar. Maka dia kata seperti iman dan makrifah dan tawakal, menyerah pekerjaan kepada Allah. Serah pekerjaan kepada Allah. Sifat tawakul ni suai sifat hati weh. Hati rohani. Dia hati dah sifat tu Allah, dia senang duduk. Dia tak serabut. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Nak jadi anak Isa, tawakal kepada Allah. Tafwid kepada Allah. Ni kalau ngaji minhaj kat Aqabah tu, nak hilangkan khatir. Lagu mana aku? Allah, siaplah nak kerja gapo dengan ngaji ponok. Sikit lagi duk kerja gapo sangka bagus ngaji cuk habis dah. Nampak boleh kerja belaka dah. Belaka kedak muncul tengok molek. Belaka kedak. Saya nak kaya belaka dah. Hai kaya belaka kedak tengok molek. Ya tu. Serah dia. Siap belaka dah. Duk kacim sungguh ijtihaduka fima dominalaka tu jangan. Benda hak dia jatuh siap dah. Benda hak dia siap dah untuk mu duk gaduh apa sangat. Serah dia. Serah kepada dia. Allah wa ufawwidu amri ila Allah. Orang panggil bila dah serah, wah serah ni ada mak segala berat dah. Masalah berat dah depan mata kita jadi ringih habis. Bila wah serah tu hidup. Tapi nak boleh hasil serah tu payah tu. Nak isi tanah wah tawakkul dalam hati tu payah. Tu kurnia Allah Ta'ala betul melalui mujahadah kita. Nak bubuh sifat tu. Tapi nak kata sifat tawakkul ni sifat yang harga mahal. Harga mahal. Orang Islam kita ni, hak ni dah ni, modal dia di dunia ni. Modal di dunia. Ada sifat ni. Serah dia. Wa fawwidu amri ila Allah. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku serah kepada Tuhan yang hidup, yang tak mati. Aku ni nak mati hidup, serah kepada Tuhan yang tak mati dan sentiasa hidup. Aku nak mati ke hidup, serah ke dia, dia hidup yang tak mati. Tu. Dia tawakkul mari. Tu sifat orang-orang duk level tu tu. Dalam toko daging tu, dalam qalbun rohani tu. Pamu duk buat lekeh-lekeh tempat tu. Mu tak bercara dia molek. Dan redha, puas hati dengan takdir Allah. Puas hati dengan qada dan qadat dari Allah. Redha ni mah puas hati dengan takdir. Puas hati dengan takdir Allah. Segala apa ya qada, ya qadah, ya takdir mari, aku puas hati belaka. Raditu billahi rabban. Aku puas hati dah Allah jadi Tuhan aku. Wa bil islami dinan, dan aku puas hati dah Islam jadi agama. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku puas hati dah Nabi Muhammad jadi nabiku. Redha. Tu. Fa kullu amrin bil qada'i wal qadar. Wa kullu maqdurin fama anhu mafat. Semua hak takdir nak lari tak lepas. Tak lepas. Tu. Ada redha. Balik mu tu alhamdulillah. Tengok mu tu cukup aku duk dia tak ada apa. Aku sakit tara ni. Alhamdulillah tak sampai ke mati. Alhamdulillah. Tu. Siap belaka dah. Yang menentu di azali baru nak melakukan hening. Balik mutu hening tu bukan Tuhan baru kira semalam. Bukan dia baru kira semalam. Dia tetap pada azali dah. Cuma baru berlakunya tangjizinya hening. Nak lari tak lepas. Habis tu Allah, saat ni dia waktu tak semari tapi mari juga. Saat ni tak semari dah tapi mari juga. Tengok dia takdir nak kena. Situ kena jaga jangan pakai wakalu. Ni kalau aku tak mari tak kena ni. Hak tu jadi punah pula. Pakai wakalu situ dia dirusak. Ni kalau tak mari tak kena ni. Aku ayat dah jangan mari. Ni kalau mu turut aku ke. Mu tak jadi batning ni. Jadi kot tu. Ya nak jadi nak kena dah.
Yang nak lari tak lepas. Tu redha. Tu sifat tu dalam hati belaka. Dan pengetahuan segala ilmu-ilmu. Segala ilmu-ilmu dan nur yang diletak pada hati. Ilmu tu nur. Pengetahuan tu cahaya. Segala ilmu, segala nur, segala cahaya yang diletak pada hati. Tu pengetahuan. Ilmu tu serupa dengan cahaya. Dia reti saya cerah ya. Dia pergi dengan tak gelak dah. Kalau tak reti, dia gelak, gelemak, dia nak pergi tak kena jalan. Dia mula reti, dia cerah. Maka nur tu simpan di mana? Ilmu tu simpan di mana? Tak kira di mata hati, di qalbun ruhani. Allahu Akbar. Kalau gitu bila kita tahu apabila jantung itu tempat taruh perkara yang berharga, maka tu jawab syarat masuk. Bila jantung itu tempat taruh segala kepujian, maka patut sangat layak sangat-sangat, patut sangat-sangat, bukan wajib bagi pertaruhan yang seperti ini. Patutlah bagi pertaruhan, apa pertaruhan? Tempat taruh, tempat simpan. Patut sangatlah bagi pertaruhan dan tempat simpan yang seperti ini. Jadi tempat simpan barang yang berharga mahal ni yang seperti ini. Pertaruhan yang seperti ini. Jadi tempat simpan barang yang berharga mahal ini patutlah, bukan wajib dah, bagi tempat simpan yang harga mahal ni, barang harga mahal ni, bahawa yang tu nampak idafat tu bagi pertaruhan bagi perkara yang seperti ini, yang tu kena kepada iman, makrifah, tawakkul tu lah. Patut sangat bagi pertaruhan tempat simpan bagi perkara yang seumpama ini, perkara yang berharga mahal ni, patut bahawa patut bahawa dipelihara akan dia, dijaga akan dia, akan pertaruhan yang seperti ini. Kena jaga, kena pelihara memanglah, kena bicara memanglah, dipelihara daripada segala kelakuan yang dicela. Dijaga daripada kelakuan, daripada menyimpan dan mengisi segala kelakuan yang dicela. Tempat pesing ni yang nak isi benda tak molek. Patut sangat bagi tempat simpan pesing ni bahawa dijagakan dia daripada menyimpan dan mengisi segala kelakuan-kelakuan yang dicela. Kelakuan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Jangan isi benda tu. Ni isi benda tu. Sarai beli mari 10,000. Buah burung harga 1 kop. Alah, tak layak. Wasakai tak patut. Wasakai duk isi burung harga 1 kop. Tu. Sarai 10,000. Tu sarai tak ada dengan burung. Tu. Tak ada. Allah. Baju tak ada dengan tuan. Sarai tak ada dengan burung. Tu. Begitulah Allah, sifat ni tak ada dengan hati. Tempat molek. Tak jaga. Waliyazbillah min dzalik. Allah, ya Allah. Itu dia. Allah. Dan dijaga daripada seteru atau kepada dipelihara. Jadi patut sangatlah bagi pertaruhan yang seumpama ini, patut oleh bawa dijaga, dikawal, dibimbang daripada seteru. Seteru bagi manusia dan Allah Ta'ala, bukan seteru Allah. Daripada seteru, jadi seteru yang sangat nyata. Ni. Siapa seteru yang sangat nyata? Iaitu seteru tu syaitan. Tak bimbang daripada dia. Dia nak nanti semua tu. Dia nanti semua nak punah hati tu. Kena bimbang jangan dijaga daripada seteru. Seteru yang sentiasa fikir untuk mencuri barang tu. Seteru tu kena itu. Kena kata seteru, yakni seteru yang sentiasa memikir untuk mencuri barang yang berharga itu. Seteru ni yang nanti nak curi ya.
Iman yang ada dalam hati nanti nak curi hak tu. Nak buat tu baik. Makrifah yang ada nanti nak curi hak tu. Patut kena bimbing molek. Kena buat pagawi kemah weh hati weh. Pitu-pitu tu yang tak boleh dah. Pitu hak pasal jenis tamada tak boleh dah. Kena pitu hak kejap-kejap sikit weh. Bon dengan pagar besi lagi dalam tu weh. Pasal seteru tu nanti semua tu. Siapa dia seteru? Iaitu syaitan. Syaitan jadi dan nafsu tu lah. Nafsu kita. Dua. Syaitan dia seteru lek luar. Nafsu ni panggil seteru hak dalam. Setan ni ibarat nyamuk dek luar kelamu. Dia nanti nak masuk bila buka sikit yang nanti masuk dah. Tapi nafsu ni ibarat nyamuk dalam kelamu. Hak tu bahaya. Tidur tak nyerah gitu. Seka tu nak wang duk musik. Hak luar tu je nanti duk bimbang juga hak luar. Dia selok sikit, dia buka sikit ke kamu masuk dah. Allah. Banyak ya. Bimbang ke hak luar. Hak dalam tu bimbang lagi. Seka dua hak dalam tu. Seteru hak dalam lebih bahaya daripada seteru hak luar. Sebab hak tu buat kita tidur tak nyerah ya. Nyamuk seka dua je. Seka je. Tidur tak nyerah. Nak pejam mata pak. Duk perang dia. Pulah dia. Duk rong. Gapo mengeduk pulah mutus sining. Cok. Weh. Tu nafsu tu nanti. Dua tu seteru. Seteru kita. Jaga Allah, jaga seteru. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Aku ayat dah ke hai anak Adam, jangan mung sembah syaitan, jangan mung turut dia. Kerana dia tu bagi kamu tu seteru yang mubinun. Bukan tamada. Seteru yang nyata. Asyaitanu lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Dia seteru mu kena pegang dia jadi seteru. Jangan buat saing dengan dia. Tu setan. Allah Ta'ala tak ayat dah. Seteru yang nyata saja setan. Anak bini seteru juga teka-teka. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ingat orang beriman, setengah daripada bini anakmu ni seterumu juga. Dia seteru juga, teka-teka mari. Dia buat wimu tak dapat buat ibadatnya. Dia buat wimu lalai daripada Allah Ta'ala-nya. Ingat malah, setengah daripada anak bini mu hak tu jadi seterumu juga. Tapi bukan seteru yang nyata dah hak tu. Pasal teka-teka dia jadi. Tu yang tak kata aduwan mubina dah. Tu kata aduwan lakum ya. Sebab tu masalah anak bini tu yang kata fahzaru mengingat. Pingat sudah, jaga-jaga itu. Hak tu orang panggil seteru juga, seteru hak heleh-heleh. Kadang-kadang anak ni Allah, dia kita nak mengaji atau dia kita nak buat ibadat sikit mula, nak tiap syok tu. Allah ngeno ni. Allah mula, ya ada mari. Kadang-kadang kelalaian kita dengan ibadat tu kadang-kadang tergantung pada anak. Duk galik dengan dia. Galik dengan dia siapa kepada tak ada nak buat ibadat, duk galik dengan dia. Tu. Bini pun kadang-kadang no. Pasal nak mutu suti nampak dia ada mutu. Pasal nak kereta tak. Mudah kali ya. Pia-pia hujan. Kita ada mutu suti dan ni boleh pergi tak anak dah mengaji kalau gapo nak beli barang dinak tu cukup dah. Lagi semayang sejid. Qada tu kerja bagi kita kok nak tu ya. Kerja kita sikit-sikit ni pada dengan mutu suti ya. Nak mutu kereta ke dia. Beli tangan murah tak pada, tangan dua. Serabut perut, cari duit, beli. Lupa ibadat. So, bila tangan dua, alah. Kalau kita beli hak, kita cari kerja sikit, lepas tu kita beli hak baru sikit. Kita pasal surai, pula duk serabut dengan dia. Akhirnya, dia tu bukan jadi kawan kita dah. Bukan kawan yang sama-sama pegang tangan gigi syurga dak. Dia tarik kita pergi ke neraka kadang-kadang. Maka bini tu ada kata inna min azwajikum wa aul min litab'id. Setengah daripada bini-binimu
Tok laki pun serupalah. Kalau bini ni sebab pada tok laki ni sebab pada bini. Dan anakmu tu jadi seteru kamu. Tapi fahzaruhum, mung beringat molek buat tu. Dia kata beringat molek. Tak serupa setan ni tu innahu lakum aduun mubin. Hak tu tak ada jalan dah. Dia tak nak fikir baik sikit buat dah untukmu. Dia nak curi barang dalam hati tu. Sebab tu kena jaga molek benda tu. Takut jaga daripada seteru, iaitu syaitan dan nafsu. Habis kat tu. Kemudian kata, dan yang kelima, bahwasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat mulhim lah. Dan tempat waswas daripada syaitan. Ini setan ni. Datang waswas. Setan kerja je dua. Dia waswas. Dia menswaswaskan hati. Yang kedua, dia guna anak bining saat ni. Atau harta benda di luar tu. Pak we kita lalai pada Allah Ta'ala. Dia dua. Setan. Oh, jahat. Dia nanti nak sokong nafsu. Nafsu nak apa? Lah. Dia cari usaha. Cuba perhati tengok bila kita nak buat maksiat tu dah. Setan mari hurung tu jadi wasa nak buat. Sekali dengan nafsu, dengan perasaan, dengan gapo tu jadi orang panggil gi tu jadi power kuat. Bila mula hadap maksiat, setan cabut diri dah. Hak tu serawi nafsu buat. Sampai tu kita rasa sikit bila orang maksiat, gena ni. Jadi wasa tak jadi semangat tak support teka-teka mula nak buat saat ni. Semangat kurang mari sikit dah ni. Tapi kurang pun duk nak. Pasal apa? Setan cabut tangan dah. Bye. Nafsu tekan. Ging nafsu ya. Habis tu kita kena henah kuat pasal kita ging nafsu ya. Habis tu bulan Ramadan tu dia ditamak tapi nafsu dah ada. Dia dah asal mari lama dah setan ni akan nafsu kita. Habis tu bulan Ramadan kita rasa rajin sikit ibadat. Ada bulan lain tu tak serupa bulan ni. Bulan ni jadi mudah nak baca Quran, nak bangun qiyamul lail, nak segala zikir apa jadi mudah. Pasal apa? Pasal seteru hak luar tu ditamak dah. Tapi ada lagi. Duk mengarut situ bulan puasa pun. Tapi hengo sikit. Pasal apa? Pasal nafsu dia ada. Bila habis Ramadan, setan nak mari tengok pungan dia. Orang duk asah mari lama sebelah bulan tu, nafsu tu nak tengok pungan setawan tu. Diam. Pam. Dia mari pam nafsu. Pam. Jaya. Tu sabit dia tak sih. Dia tak sih kita dapat perampunan daripada Allah Taala. Tu dia. Sekadar tu dulu. Yang kelima, bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat waswas bagi syaitan. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Situ main dia perang. Akal dengan nafsu duk perang situ. Main dia perang. Tu jihad. Situ jihad yang akbar. Main dia perang di dunia ni, main dia perang luar tu jihad asrat. Jihad akbarnya duk di hati. Hak Nabi klik daripada perang Tabuk, Nabi kata kita ni klik daripada perang asrat je ni, kita klik daripada perang kecil je ni, kita akan hadap pergi perang besar ni. Ni klik ke rumah ni perang besar. Duk mari jauh-jauh ni perang leh ya. Klik ke rumah ni perang besar. Pasal maidan perang je dalam hati dah. Tu maidan perang dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محب أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع بالمصطفى الرسول نظى بكل سولي عليه عدا حبي وآله وصحبي عدد تشسبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون في كل لحظة الأبدا ربنا انفعنا بما علمتنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء